Assalamualaikum, salam sejahtera. Welcome back to Nox Channel. Hari ini seperti yang anda lihat, kita nak buat review, tapi bukan tentang model-model diecast. Tapi untuk hari ini kita nak review tentang rack, acrylic rack 100 slot dengan design. So ini membantu kita punya proses nak menyimpan kereta-kereta setelah kita luluskan. Okey, without further ado, pertama sekali saya nak beritahu rak ni adalah single slide door. So dia adalah 100 slot dan dia menggunakan single slide. So in the future kita akan cuba buat untuk yang double slide. So dia boleh buka dua hala lah, dua pintu tu. Instead of satu keping pintu di hadapan, dia bagi dua lah. So boleh buka daripada kiri dan kanan. So tapi untuk yang model kali ni kita buat kita try dulu untuk single door dulu. Okey. So jom kita tengok apa detail pada rack ni. Okey, pada yang tanya tentang design. Okey, design ni saya custom. Kita ambil online punya gambar. So kita panggil dia dalam kes ni Mercedes blueprint. Ada banyak model lah. Jadi saya pilih G model sebab saya minat G model. And then logo dan background stiker tu diolah sendiri oleh pembuat lah, since dia boleh design stiker tu nampak lagi elok. Jadi detailing dia tu, baik kita cerita dulu daripada segi structure. Okay, structure dia, okay, kalau kita tengok di sini ketebalan akrilik ni adalah 4mm. 4mm untuk structure luar, structure luar di kiri dan kanan ni, untuk dia punya main structure lah. Okay, untuk main structure yang ni, so ketebalan yang ini lebih kurang dalam 5mm, 5 ke 6mm lah, lebih kurang. Jadi dia nampak lebih solid, dan in between dia punya slot ni dalam 4mm thickness, 4mm thickness, single slide door. Baik, advantage dia, dia lagi kukuh. Dia tak ada apa kita panggil lah, wavy. Kalau kita tekan-tekan dia tak ada wavy. Kiri kanan, ini dia bergerak sebab ni lah, tapi dia tak wavy lah, tak wavy. Okay, daripada segi kereta pula yang boleh masuk, kita tengok ni delivery. Ekor delivery ni saya pilih dia sebab dia tinggi, so ketinggian dia boleh lepas lah untuk masuk. Dia just nice lah. So masih ada ruang lagi. Okey, tapi untuk kereta-kereta yang bersaiz macam ni Dodge Evo ni, dia tak boleh masuk sebab dia panjang. Baik, kalau kita compare dengan ada certain rak, untuk panjang yang macam ni dia boleh lepas. Sebab apa? Sebab dia punya thickness yang ini dia guna setakat 2mm. So dia lagi kecil, bila kiri kanan kecil ni dah lawan boleh lepas lah, ngam-ngam lah kan. Tapi sebab yang ini dia tebal sikit, so dia tak boleh lepas. Yang ini dia sangkut. Baik, Evo tak lepas. Kalau drag bus pula, drag bus dia punya depan belakang lepas, tapi ketinggian dia tak lepas. Sama juga, kes dia sama juga sebab dia punya ketebalan ni. Jadi apa yang kita belajar dekat sini, because yang slot ni so called standard size lah, dia panggil standard size lah, standard size. So dia punya dia ikut set, tapi kita terlupa nak tolerate dengan dia punya material thickness. So bila dia menggunakan standard size tapi material thickness dia tu tebal, jadi dia makan sikit space untuk atas bawah kiri kanan ni, dia makan sikit space. Jadi tak boleh nak lepas lah kan. Sama juga contoh macam yang ni kan, lori ni pun tak lepas, tapi tak lepas bukan banyak, tak lepas sikit belah atas saja. Dia sangkut kat atas sikit kita zoom sikit kan. Dia sangkut dekat bahagian ni, bahagian ni dia sangkut kan. So sayang lah. Overall dah ok lah, in term of structure dah cantik lah, dah cun lah kan. Cuma model-model kereta yang paling tinggi adalah delivery. The rest should be no problem lah. Setakat kereta-kereta JDM ke kereta biasa tak ada masalah. Kereta-kereta yang rendah
tak ada masalah lah. Truck pun tak ada masalah, boleh lepas truck. Cuma sebab tu saya ambil apa ni, drag bus sebab ketinggian, lori ni pun sebab ketinggian, yang ini sebab dia punya panjang dia lah, kita nak test panjang dia, tak lepas. Tapi other than that, memuaskan. Kita belanja sikit dia punya detailing okey, tengok detailing dia. So dia pandai main dengan, sebab kita konsep tema dia adalah blueprint maksudnya drawing asal. So dia bagi background pun drawing punya background lah, so called technical drawing punya background lah kan. So dengan logo ni dia tambah cantik lah kan, in term of dia punya apa tu, dia punya design cantik, tak ada masalah. Saya okey dengan design dia. Cuma ni contoh lah, cuma dia punya tu saja, dia punya ketinggian tu sebab kita tak measure betul-betul mengikut actually it's a standard size, cuma kita terlupa tolerance untuk dia punya thickness. So dia jadi macam ni lah. But it's okay, tak ada masalah pun kan. So kita belajar. So kalau kita nak compare, kalau kita nak compare contoh rak yang lain. Saya ada satu lagi rak, kita boleh tengok kita nak compare. Yang ini slot 50. Kita ke belakang sikit. Baik, untuk yang ini adalah slot 50 kan. So kita nampak tak dia punya perbezaan itu, ada perbezaan itu kalau kita boleh perasan. Pertama sekali kita zoom pertama sekali nampak ketebalan dia, memang dia nampak beza sikit ketebalan dia. Yang ini kalau kita perasan dia lebih nipis, lebih nipis dia punya layering dia tu. So dia boleh bergerak, dia boleh bergerak kan. Cuma structure dia tebal lah kan. So structure dia ni kita tengok, alamak, kalau kita tengok daripada segi ketebalan structure, depan sikit, ini dia punya thickness dia macam ni. Dia compare dengan yang ini, nampak macam ni kan. So nampak perbezaan itu kan. So dia adalah perbezaan itu. Cumanya daripada segi pricing, dia sama harga dengan apa yang inilah yang kita beli kan. Kalau satu slot lah kan, lebih kurang sama. Itu je lah. Jadi sebenarnya kalau kita nak membeli ataupun nak purchase rak, ataupun kita nak tempah lah tempah rak ni, pertama sekali apa yang kita perlu tahu adalah sizing. So lebih baik kita tanya dulu kepada manufacturer ataupun supplier kita, pertama sekali berapa thickness akrilik yang dia nak guna pakai, kan. So berapa thickness akrilik yang dia nak guna pakai, to ensure that pertama sekali ketinggian yang kita nak tu mencapai, kan. Kalau contoh kita nak ukur yang ni, kita tahu dia akan selalu sangkut kat sini. So kita ukur ketinggian daripada ground ke paling tinggi, buku paling tinggi. Same goes to dia punya length, kan. So kita ukur lah, ambil kotak, letak depan dan belakang, kita ukur. Jadi kita kena bagi tahu dekat manufacturer tu ukuran dalam, bukan overall, ukuran dalam dia kita nak yang sekian ukuran yang kita dah ukur tu lah, kan. Jadi lebih mudah untuk manufacturer nak buat, dan kemungkinan untuk custom rack memang akan ada dia akan code kita based on material yang dia guna pakai. Kan, dia akan code kita based on material yang dia guna pakai. Jadi terpulang kalau anda okey dengan kita kata thickness yang tak berapa tebal, then okey lah. So, tapi kalau anda nak nampak dia lebih tegap, lebih cun, ambil thickness yang tebal. Cuma anggaran slot tu, per slot tu kita kena accurate supaya tak berlaku kesilapan lah. Nanti kan ada argument pula kan,
So benda boleh bincang. So sebelum kita dapatkan quotation ataupun sebelum kita buat bayaran tu, make sure all the details kita dah bagi dan diikutlah apa yang kita nak tu. Sama juga dengan stiker background kan. Ada orang suka kosong tapi ada orang suka letak background tu terpulang. Itu terpulang ke atas kreativiti. Jadi kalau anda nak maklumat ataupun berminat untuk buat tempahan ke apa ke, nanti boleh ke Facebook kami di Nox Channel juga. Kita boleh bantu anda untuk carilah seller ni. Untuk rak ni berada di sekitar Klang Valley, so kita prefer untuk buat COD lah kan. COD lagi selamat compare kepada kalau nak kita post tu boleh juga tapi cost dia sebab benda ni berat juga berat pasal dia solid kan. Jadi itu sajalah perkongsian kita untuk hari ini. Berjumpa lagi di video-video yang akan datang. Semoga perkongsian kali ini memberi manfaat kepada kolektor-kolektor semua. Until then, jangan lupa untuk like, subscribe dan komen. Until then, Assalamualaikum. Ciao.